Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muaz dan sebelum saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak pengajar daripada Yayasan Raja Mulia Selangor dan Selit di atas kesudian menjemput saya Faiz Suhaimi sebagai selaku moderator pada hari ini. Jadi tanpa membuang masa, izinkan saya untuk memperkenalkan dua orang speaker kita, dua orang tetamu jemputan kita pada hari ini yang akan memberikan sesi perkongsian berkaitan sempena program Liga Keusahawanan OQ Selangor. Saya perkenalkan speaker kita yang pertama, Dr. Ruziah. Saya perkenalkan Dr. Ruziah binti Ghazali. Dr. Ruziah binti Ghazali merupakan berumur 57 tahun dan berasal daripada Johor Negeri Sembilan. Saya ingat Johor. Johor Negeri Sembilan. Ya. Baiklah. Dan seterusnya Dr. Ruziah Ghazali menjalankan perkhidmatan daripada 2015 hingga sekarang melalui Ruziah Ghazali Resources, perkhidmatan seperti konsultan pembangunan sumber manusia, pembangunan insan, pengurusan strategik, latihan, motivator, penyediaan kertas kerja dan penyata aliran tunai untuk pinjaman. Beliau juga berpendidikan ijazah PhD, ijazah Doktor Falsafah dalam bidang pengurusan latihan dan Master Sains Pembangunan Sumber Manusia daripada Fakulti Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Dan sehingga kini beliau berpengalaman dalam pelbagai pengalaman beliau dalam bidang kerjaya, antaranya daripada tahun 1991 hingga Mac 2005, beliau bertugas di Northern Management Sdn Berhad yang menjalankan perniagaan, perkhidmatan, perakaunan, percukaian dan kesetiausahaan syarikat. Dan seterusnya, terima kasih. Apa khabar Dr. Ruziah? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baiklah. Ya, ini antara speaker kita yang pertama. Jadi kita akan berbual selepas ini dan berbincang untuk topik seterusnya. Dan saya perkenalkan pula speaker kita yang kedua, saudara Azizi. Ya. Okey, saudara Azizi merupakan nama penuhnya adalah saudara Muhammad Azizi bin Abdul Latif. Kini berusia 32 tahun dan berasal daripada Shah Alam, anak jati negeri Selangor. Dan beliau menjalankan beberapa antara perniagaan yang dilaksanakan oleh saudara Azizi adalah Azizi Latif Studio, di mana beliau menawarkan lukisan kepada galeri seni, khidmat rundingan berkenaan karya untuk hiasan ruangan dan pengajar seni sambilan. Beliau berlatar belakang ijazah sarjana muda dalam bidang seni halus di UiTM Shah Alam. Dan antara pengalaman yang dicapai oleh Encik Azizi adalah beliau telah menyertai lebih daripada 50 buah pameran lukisan dari dalam dan luar negara. Dan paling terkini adalah pameran lukisan tersebut dilaksanakan di Hong Kong dan Singapura. Dan sehingga kini beliau telah menghasilkan lebih daripada 150 buah lukisan dan berjaya dijual. Assalamualaikum, apa khabar Encik Azizi? Waalaikumsalam, khabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Baiklah tuan-tuan dan puan, hari ini kita tak sempat sebenarnya orang kata apa berbual atau menerangkan secara lebih lanjut berkenaan dengan biodata setiap para panelis yang hebat-hebat pada hari ini. Baiklah. Jadi tanpa membuang masa, saya menerangkan sedikit sebanyak macam mana format sesi perkongsian pada hari ini, di mana kita akan melaksanakan program dalam dua pusingan. Dalam pusingan pertama adalah soalan yang akan dibuka daripada pihak moderator kepada kedua-dua panelis kita. Dan dalam pusingan kedua, saya akan membuka ruang kepada para peserta untuk bertanya. Untuk soalan, kita akan bagi soalan-soalan yang ingin ditanya dalam, anda boleh memberikan soalan anda dalam ruangan komen yang letak dalam aplikasi masing-masing, dan soalan tersebut akan ditanyakan daripada penghujung program. Dan untuk setiap para panelis, mereka diberikan masa sehingga 3 hingga 5 minit untuk memberikan respon terhadap setiap soalan yang diberikan. Jadi tanpa membuang masa, saya memberikanlah soalan saya yang pertama kepada Dr. Ruziah. Pada pendapat doktor, sebagai orang kurang upaya, yang terutamanya daripada yang mempunyai ketidakupayaan dari segi fizikal, apakah
doktor menganggap bahawa ketidakupayaan dari segi fizikal itu ataupun mempunyai ketidakupayaan itu sebenarnya satu halangan ataupun kekangan untuk kita berjaya dalam bidang perniagaan. Silakan Dr. Ruzia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kita terima kasih kepada pihak Selangor Youth yang menjemput saya untuk berkongsi dengan semua peserta sekalian. Yang alhamdulillah insya-Allah walaupun masa sedikit tak apa, kita dapat ilmu biar sikit-sedikit tapi kita dapat amalkan dan kita praktis untuk kehidupan kita yang lebih baik insya-Allah. Okey, jadi walaupun saya pun lahir OKU, tetapi saya tahu OKU ada berbeza sikap, kadang-kadang keyakinan diri dan sebagainya. Tak apa, yang tu dulu-dulu. Kalau kita dah datang kursus hari ni, kita masuk join program Selangor Youth ni, yang kita dulu kelemahan-kelemahan kita berazam untuk kita buang dan kita delete daripada hidup kita dan kita tukar dengan semua. Kalau kata tukar norma baru, kita tukar dengan sikap kita yang baru insya-Allah. Tu yang pertama, kita jangan fikir alah kita macam ni, tak apa yang dulu-dulu, tapi kita sekarang ni plan, merancang untuk yang akan datang ya. Sebab saya pun kita OKU, mungkin keluarga saya, didik saya bagi saya yakin diri. Jadi tak halang pun saya nak pergi mana-mana dan sebagainya, walaupun mula-mula tu memanglah boleh ke pergi seorang kecil je mak kata kan. Tak apa mak. Jadi kita sendiri bagi yakin pada keluarga kita. Itu sayanya sikap. Maksudnya saya memang bersyukur Allah bagi saya berani. Ya, daripada dulu so saya berani. Ke mana pun saya memang independen. Tu jadi apa yang penting untuk kita. Nak jadi kita kurang upaya tapi kita yakin diri. Macam mana kita nak bina yakin diri? Jadi sebab tu kita kena ada ilmu. Kita kena ada sesuatu. Sesuatu yang saya maksudkan tu tadi ialah apa kelebihan kita daripada orang lain. Kalau kita rasa kita kurang daripada orang lain, sebab tu kita tak yakin. Sebab tu kita malu. Sebab tu kita tak nak jumpa orang. Sebab kita pun tak tahu apa benda yang kita ada. Kita pun tak tahu apa nak cakap. Sebab kita tak rajin. Jangan Google kan asyik-asyik YouTube artis je. Tak dapat hasil. Artis tu kaya. Kita kaya ke? Kan? Jadi kita Google. Google cari ilmu-ilmu usahawan. Bila kita usahawan, cerita kita sekarang ni, usahawan. Dia tak boleh cerita. Kita kerja ada cara macam ni, usahawan ni cara kerja dia lain. Tak ada. Bila sebut usahawan je maknanya celik mata, tidur, bangun, semua usahawan. Semua berkaitan dengan kehidupan kita sebagai usahawan. Tu pertama yang kita kena bina, budaya hidup kita. Dia tak boleh lagi leka-leka, relax-relax, boring-boring lah, tak nak lah, ataupun malu lah. Tak ada dah perkataan-perkataan tu. Jadi yang kita kena sikap. Sikap saya ingin kekal azam positif. Tu yang pertama, kena betulkan. Dia nak jadi usahawan sikap jadi sebab tu kita kena kekal azam positif. Kita ni tak adalah kita macam ni, macam mana? Kita tak boleh, kita kursi roda tak boleh. Macam mana? Tak payah macam mana tu tak ada. Tu maksudnya. Maksudnya kita tak sebut pasal halangan. Kita tak sebut pasal kekangan. Tapi kita sebut, yang kita fikir apa cara mana yang kita nak atasi halangan, apa yang kesesuaian kita, biarlah kerajaan tak buat, tu tak ada lah rel tu ke apa ke, semua tak lengkap lagi macam mana nak berkerjaya. Kita tak payah fikir pasal kekangan yang kita harap orang buat untuk kita. Jadi kita buatlah apa yang kita boleh. Yang mana yang kita sesuai, yang mana kita boleh, tapi kita tidak, tak ada persekitaran menghalang kita. Walaupun kita ada kekangan tu, tapi kita fikir cara yang kita sesuai. Kita tak boleh, kalau kita kursi roda tak boleh naik tangga. So maknanya kita jangan berkait dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan naik tangga tu. Kalau kita orang tu duduk naik tangga, urusan dengan kita cakap boleh turun tak, jumpa kat restoran. Kan? Tak ada macam mana nak jumpa orang tu, dia kat atas. Kan? Kita kursi roda, tak apa. Jumpa kat restoran, kita tak ada office, kita office kat rumah. Tak apa, jumpa kat mana? Kat kedai makan. Kita tak ada duit. So, kedai makan murah-murah je ke? Ataupun ada tempat-tempat awam tu yang boleh kita berborak-borak. Tu antara for a start. Kita punya policy. Okey, terima kasih Dr. Ruzia. Bersemangat sebenarnya. Banyak idea-idea yang ingin dikongsikan. Namun apa yang diberitahu oleh Dr. Ruzia, ya kita kena cari kekuatan diri kita dan semangat ya. Tidak ada alasan walaupun anda menjadikan anda menjadi seorang orang kurang upaya. Pengurusi dah habis ke? Dah. Nak bagi sikit? Dah habis lah. Ya ke?
Sila tambah lagi 2 minit. Okey. Ni untuk sebab kita nak jadi kita supaya jangan kekangan, saya nak bagi tip je. Pertama, ASMI, attitude, sikap tadi saya sebut, skill. Kita kena ada skill, kemahiran. So kalau tak ada kemahiran, yang tadi bengkel kereta, spa tu semua kemahiran. Tuan-tuan semua dah ada kemahiran tu. Ya, jadi jangan risau, kemahiran tu yang tuan perlu kembangkan, tambah-tambah tingkatkan ya untuk maju. Kemudian knowledge. Jadi knowledge tu pengetahuan dalam bidang yang tuan-tuan buat. Saya tengok ada pelbagai bisnes, muda pun lagi semua. Jangan kata tak daya lah lembek gedebek, tak ada cerita ya. Pesawat no lembek gedebek. So kena Power Rangers. Macam tu. Jadi kita kena ada knowledge, baca, Google berkaitan dengan bisnes tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, anak-anak semua ni. Alright, ada yang adik, ada yang anak kan. Jadi lepas tu kita kena ada motivasi diri sendiri. Tak payah tunggu pakar motivasi. Tunggulah Cik Azizi datang bagi motivasi. Mentor lah datang cakap dengan kita baru nak bergerak. Sekali ketuk, sekali bergerak. Tak perlu orang ketuk kita. Kita kena ketuk diri sendiri. Duit dalam poket 10 sen takkan nak tunggu orang ketuk kot kan. Duit 10 sen kena pergi kerja lah. Fikir mana nak cari income. Jadi jangan bagi jadi 1000. Bukan bila duit 10 sen menung sana menung sini. SMS sana sini. SMS tengok WhatsApp. Buat apa? Don't waste your time. Tu dia orang berniaga. Tak boleh. Time is money. Tu kena fikir. So knowledge and then motivasi, kita motivasi sendiri dan persekitaran. Kita kena keluar. Kena call orang. Jangan ada orang usahawan nak jadi usahawan. Kalau orang takut jimat bil. Yalah duit tak ada, jimat bil. Lepas tu tunggu orang. Kalau orang 2 kali je dah berhenti, biar orang call kita. Tak ada maknanya. Kita yang nak ilmu, kita nak market diri kita. So kita kena adalah bajet sikit untuk kita punya telefon call dan sebagainya. So market yourself then market your business. So yang 3C, cerdas, cekap dan cekal. Tu kena ada. Kemudian confident, competent tadi dah jelaskan penceramah tadi. Ya, competent dan caring. Tu introduction dulu lah ya Cik Faiz, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Rozia di atas perkongsian itu. Saya tertarik dengan ayatnya, market yourself, market your business. Wah, itu kita akan kupas lebih lanjut selepas ini. Dan kita berbalik pula kepada saudara Azizi, ya, saudara Azizi. Bagaimana pula pendapat saudara Azizi selaku orang OKU yang mempunyai kecacatan fizikal di sebahagian sebelah tangan? Adakah Encik Azizi melihat keterbatasan daripada aspek fizikal itu merupakan satu pendorong untuk lebih bersemangat dan kuat berusaha, terutamanya dalam melaksanakan bidang perniagaan dan industri yang diceburi? Silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator dan juga Selangor Youth memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pengalaman saya yang sedikit kepada semua. Pada saya, untuk berjaya dalam hidup, kita perlu sentiasa melangkah ke hadapan. Tak ada pilihan untuk kita berhenti, apatah lagi untuk kita berundur. Itu kata-kata yang biasa sebenarnya untuk manusia yang normal. Bagi saya, untuk menjadikan kata-kata itu sebagai satu tindakan, saya perlu berusaha 10 kali ganda keras berbanding dengan manusia normal yang lain. Sewaktu tahun 2017, seperti apa yang saya ingat, melalui pengalaman saya 2005, selepas saya habis saja SPM, waktu tu ramai saya pelajar yang habis SPM dia nak cari kerja kan. So saya dapat bekerja di satu kilang di Junction 21, kilang Panasonic tak salah saya. So saya bekerja kat situ dengan kawan-kawan lah. So kawan-kawan saya ni semua normal lah. So saya masuk ke dalam kilang tu, saya hanya bekerja 2 hari saja. Selepas itu saya diberhentikan serta-merta sebab kecacatan saya. Dia cakap orang OKU fizikal memang diorang takkan terima untuk masuk ke kilang tu. So saya terimalah benda tu sebab dengan kekurangan saya kan. So bila melihat kawan-kawan lain yang normal berjaya, boleh ada income sendiri waktu tu, boleh beli macam-macam kemahuan apa yang diorang nak. Jadi saya tak ada apa-apa. So dekat situ saya rasa down lah sebenarnya. Saya rasa down. Macam doktor tadi, dia seorang yang berani dan sangat yakin. Sebenarnya saya ni seorang yang sangat pemalu. Sangat pemalu waktu tu untuk kehadapan. Saya sangat malu dengan kekurangan pada diri saya ketika itu. Tapi saya tak menjadikan itu sebagai satu asbab untuk saya tidak berjaya seperti orang lain. Dan waktu tu saya saya daftar diri ke dalam PDK
PDK ni adalah pusat pemulihan dalam komuniti. Dalam JKM lah. Sehari sebelum saya nak masuk ke PDK itu, saya terima tawaran melanjutkan pengajian ke UiTM lah. Di situ bermulanya titik permulaan saya di dalam karier seni. So selepas saya tamat belajar, saya jadikanlah pengalaman yang pahit tu sebagai pengalaman yang melukakan itu sebagai satu pendorong untuk saya terus berusaha dan berjaya dalam karier apa yang saya ceburi sekarang ni. Itu sedikit sebanyaklah perkongsian saya lah. Terima kasih Saudara Rizie di atas perkongsian itu tadi. Jadi kita dapat tengok kedua-dua panelis kita mempunyai jatuh bangunnya bersendiri dalam usaha mereka mula-mula bergiat langkah dalam bidang keusahawanan dan juga bisnes masing-masing. Jadi saya ingin melontarkan soalan kepada Dr. Ruziah. Bila kita bercakap pasal soalan perniagaan, alam bisnes, akan ada banyak jatuh bangunnya, fasa jatuh bangunnya. Lagi-lagi di kalangan orang-orang upaya. Akan banyaknya jatuhnya sebelum bangun. Dan hingga pada saat ini Dr. Ruziah aktif dalam pelbagai program memberikan ceramah, perkongsian dan sebagainya. Boleh doktor menceritakan sedikit ataupun berkongsi pada para peserta berkaitan dengan pengalaman jatuh bangun doktor, dan apakah cara yang perlu kita ada apabila untuk kita terus kekal apabila menghadapi cabaran dalam bidang perniagaan itu sendiri. Silakan doktor. Okey, Assalamualaikum. Alright. Dia sebenarnya jatuh bangun ni dia bergantung juga kepada jenis perniagaan yang kita buat, ya. Dan juga mungkin persekitaran lah, ekonomi, keadaan semasa dan sebagainya, ya. Jadi macam bisnes saya, sebab saya masa tu buat perakaunan, percukaian, ya, company secretary. Jadi yang tu memang orang akan buat. Jadi perkara tu dia masa saya bisnes 1991, ekonomi gawat 1997, 98, 1999. Lepas tu kali kedua gawat lagi 2007, 2008, 2009. Ya. Jadi masa ekonomi gawat pun sebab kami ni servis yang orang akan perlu. Sebab income tax, kalau tak declare income tax, kan nanti income tax kejar. Jadi macam mana pun orang akan cari kami, cuma masa tu dia punya bayaran dia agak slow. Jadi kalau dia boleh bayar 10,000 sekali, satu akaun dia akan bayar 3 kali cek, macam tu. Jadi cuma saya ada beberapa kali pengalaman tu, tapi bukan jatuh saya tak sampailah macam ada orang jatuh sampai bankrupt, jual kereta, jual rumah, tak ada duit ke apa kan. Allah tak ujilah saya sampai setakat tu, sebab kita sentiasa ingat tu yang ada tip-tip juga kan, macam mana nak kontrol jangan sampai kita jatuh tak berduit kan. Lepas tu kita minta duit orang ataupun kita pinjam sana sini ataupun kita makan pun tak ada duit dan sebagainya. Jadi tu kita tak nak lah macam tu kan. Tapi apa yang saya nanti kita share ya tips tu. Jadi masa saya pernah, cuma saya ingatkan sahabat-sahabat semua di sini ya usahawan, jangan jadi grantor. Itu yang ujian-ujian antaralah saya dan cabaran yang saya lalui. Saya jadi bukan grantor saja, saya guna nama ahli keluarga lah kan, guna nama kita. Lepas tu buat loan bisnes dia, lepas tu buat beli kereta Mercedes dia pun macam tu. Ya, jadi sebab bisnes saya okey dan sebagainya. Jadi lepas tu bila tak bayar, nama kita memang kita lah kena bayar. Yang member tu tak nama dia, buat dia je kan walaupun adik-beradik. So jangan jadi grantor walaupun adik-beradik ataupun ahli keluarga. So kita jangan tu elak. Biarlah gaduh sekarang tapi jangan ni. Kemudian kalau orang nak pinjam satu lagi. Pinjam memang saya semua lalui tu. Pinjam tak bayar-bayar dah kan. Kalau sikit-sikit rasanya kalau 10 orang kali 3,000, 40,000 tu. Misal kata contoh Jadi itu antara kalau dia tak ada duit bagi je RM100. Ambillah dulu 100 duit minyak kau kan. Dialah dia masam muka sekarang. Jangan kita stres. Besok kita pula berhutang orang. Macam kita minta hutang ke orang macam kita berhutang. So tu antara dan kemudian saya juga kekangan bila saya pernah sebenarnya 6 tahun melalui zaman saya di inilah orang bisnes orang Melayu kan, Misteri Nusantara.
setahun saya tak keluar rumah. Saya bisnes sampai 1. Sampai 5 saya keluar TV sampai 4 dan glamour dan sebagainya. Sampai 5 saya kena Miss Nusantara, tak keluar rumah setahun. Tapi adik saya dah bekerja dengan saya, dia turunkan bisnes tu. Sebab bisnes tu dah berjalan elok. Kan saya alhamdulillah bisnes saya naik terus melonjak bila setahun. Tu yang nak tahu tu. Saya kan market yourself. Jadi saya peramah mesra. Mesra alam, mesra pengguna kan. Ada klien saya datang mula-mula tu lelaki. Klien saya kebanyakan lelaki lah kan orang berniaga. Dik, adik kecil je ni. Dia kata, betul ke adik boleh buat akun abang ni? Dia kan. Memang sebab tengok saya kecil, dia orang panggil saya adik. Boleh ke? Dia kata, kan abang datang tengok dah tak ada dah. Dia cakap tu kan dah hilang. Abang lah tolong saya kan. Saya cakap macam tu. Abang tolong saya memang nak berniaga. Abang tolong kenalkan kawan abang. InsyaAllah saya boleh berniaga. Tu kita kena tunjuk bukti yakin diri. Sebab tu komunikasi tadi ada dalam tu kan. Penting. Bila kita bercakap, jangan cakap takut. Itulah tak apalah, saya cubalah ni. Kalau cakap macam itulah ni gaya, tak percayalah ke orang kan. Jadi sebab tu, bila saya masa saya melalui yang saya jadi garantor, bayar 2,000 bank tiap bulan. Bayangkan, saya potonglah ke WSP saya tak bayar sebab nak bayar bank ni semua kan. So, saya cari job. Saya buat paper, saya cari job lagi. Tambah, cari income lain untuk saya tambah. Kebetulan alhamdulillah saya ni setiap usaha lain income. Account lain income tax lain income, kertas kerja loan lain income tau. So kita ada banyak source. Tu yang penting. So kita susun balik kita punya keuangan dan sebagainya. Saya tak sampai saya buat loan nak cover. Tak. Saya ambillah Allah bagi, saya berdoa dengan Allah, saya dapat projek. So saya boleh bayar semua hutang-hutang tersebut. Itu yang cara saya bekerja. Tapi masa yang saya buat projek tu, saya tak nak ramai pekerja. Ramai orang, saya nak duit tu sebab nak bayar hutang. Saya dah berdoa minta dengan Allah. Saya kerja ada tu 48 jam tak tidur. Duduk kat office buat baju, kain baju, mandi kat office dan sebagainya. Dan first 2 years saya berniaga, saya banyak tidur office. Klien kata 3 hari saya account. Boleh. Tak pernah kata tak boleh. So saya tidur office dan tak kira dah. Tak fikir orang lain, fikir aku dapat duit. Tu kepala. I memang jadi kepala, duit. Duit penting. Duit bukan segalanya tapi duit segalanya. Kita tak ada duit orang tak pandang. Kita ada duit baru orang pandang. Lagi kita OKU. Tadi nak betulkan Azizi lah. Kita ni normal tau Azizi. Kita semua ni normal. Melainkan mungkin OKU mental ataupun pembelajaran. Itu pun tapi still normal. Kalau boleh berfikir dengan waras ya. Jadi kita kata upaya atau tidak upaya. Anggota majlis kenalah betulkan term-term kan. Cik Faiz. Jadi kita jangan sebut term. Kita pun normal tau. So itu kita kena ingat dalam kepala kita. Jangan kata kita normal tak normal. No. Yang salah ada punya term tu. Jadi upaya atau tak upaya ataupun tipikal ataupun kita orang kurang upaya. Jadi macam mana kita nak atasi tadi tu macam saya sebut tadi. Saya baca. Saya adalah masa ialah dah bayar-bayar duit orang, hutang orang kita bayar kan. So saya baca tokoh-tokoh orang yang berjaya. Tokoh-tokoh yang berjaya, orang bisnes berjaya, orang-orang hebat, ulama ke segalalah. Asalkan tokoh hebat saya baca sesemangat. Alah kita ni semua meter je baru sikit kan. Cabaran kita dah nak ni. Tak, saya terus bangun. Itu cara saya lah insya-Allah. Wallahualam. Terima kasih Dr. Razia di atas perkongsian itu tadi. Ada banyak cara yang dikongsikan, antaranya kita kena yakin diri, percaya pada diri kita sendiri. Kalau kita tak percaya walaupun kita okey, kita boleh buat, siapa lagi nak percayakan pada diri kita sendiri. Dan bercakap pasal percaya pada diri sendiri ini, saya ingin bertanya kepada saudara Azizi. Seperti yang kita maklum tadi, saudara Azizi merupakan pemenang untuk program Stay Late pada tahun lepas, pada tahun 2009. Ini antara pemenang pada tahun lepas ya tuan-tuan dan puan. Dan tambahan pula ini adalah program anjuran Raja Muda Selangor melalui inisiatif Selangor Youth Community SAY dan Entrepreneurship Selangor. Dan pada masa yang sama, saudara Azizi turut memenangi anugerah UOB Painting of the Year kategori Established Silver Award pada tahun 2015. Jadi, dengan pelbagai pencapaian dan pengiktirafan yang dihadapi yang telah diterima oleh saudara Azizi, boleh saudara Azizi menceritakan sedikit sebanyak perjalanan saudara Azizi, perjalanan hidup saudara Azizi sebelum saudara Azizi memenangi pelbagai pertandingan dan anugerah ini, sementara mencupuri dalam industri yang saudara Azizi laksanakan. Silakan. Okey, saya lebih berkongsi mengenai pengalaman saya dalam bidang seni ni. So pada tahun 2010 saya tamat belajar di UiTM Lendu Melaka dalam dalam bidang seni halus peringkat diploma, dan
seterusnya saya melanjutkan pengajian ke peringkat Ijazah di UiTM Shah Alam dan saya graduate pada tahun 2012. Dan sewaktu saya belajar, saya tidak diajar pun bagaimana saya hendak menjual lukisan, bagaimana saya hendak pergi ke galeri-galeri untuk menjual lah, untuk menjual lukisan. Saya tak diajar pun benda tu di school waktu tu. Apa yang saya belajar adalah basic mengenai seni itu. Dia tak ajar pun mengenai macam mana kau nak jadi usahawan, macam mana waktu tu saya nak cuba masuk dalam show-show di dalam dan luar negara. Dan pada tahun 2012 setelah saya graduate tu, selepas tu barulah saya fokus untuk mencari identiti di dalam karya saya. So waktu tu agak sukar kerana keterbatasan dia sebab satu modal sebab first saya start art, saya memang gunakan apa yang ada di sekeliling saya, apa yang saya ada. Waktu saya tak ada modal langsung, so saya gunalah canvas, saya kutip canvas yang ada dekat school, yang kalau kita waktu saya kalau dah habis saja degree show, diorang akan tinggalkan semua karya-karya diorang dekat school dan diorang kebanyakan kawan-kawan saya ni tak akan ambil karya-karya dia. So saya kutip, saya recycle balik apa yang ada. So waktu tu saya buatlah karya-karya yang macam landscape, still life. Tapi untuk masuk ke galeri-galeri seni di Malaysia, dia ada satu tahap di mana dia macam saya cakap, dia ada satu tahap yang dia satu level lah untuk kita masuk ke dalam galeri-galeri ni. So saya tak mencapai level tu. So apa yang saya buat, saya teruskan buat. Buat ni tak boleh nak jual, buat ni tak boleh nak jual, buat ni tak boleh nak jual, sampai satu masa saya down juga lah waktu tu. Sebabnya yalah, kita tak ada duit, tak ada modal untuk saya beli colour apa semua. Saya pakai benda-benda yang terpakai tu je kan. So daripada situ tahu jugalah saya nak mencari identiti sebenarnya, identiti di dalam karya. Tapi tidak berjaya sebenarnya. Tidak berjaya sebab kurangnya ni kot, saya rasa kurangnya fokus pada waktu itu. So saya stop berkarya dan saya bekerja. Saya bekerja pada tahun 2013. So saya dah 2012 tu dah pulun habis. Saya tak berjaya juga, saya stop. Saya kena cari benda lain, iaitu plan B. Saya kena bekerja. So saya bekerja selama setahun. So selepas itu pada tahun 2013-14 saya masuk semula ke dalam art scene. So daripada situ saya mula berkarya dengan ada modal yang sedikit daripada hasil saya bekerja tadi tu. So saya beli material yang lebih baik, yang lebih selesa, dan space saya berkarya pun dengan tempat yang lebih selesa. So saya buat. Tapi untuk mencari identiti dan style dalam sebuah karya bukannya mudah. Sama jugalah di dalam perniagaan kan, kita mesti ada identiti kita sendiri, kita mesti unik, kita mesti kreatif untuk kita ketengahkan produk kita supaya orang boleh pandang. Sampai satu tahap saya fikir, saya nak bila orang pandang je karya saya, orang tak tengok nama lagi tapi orang dah boleh recognize. Ini Azizi Latif. Saya nak sampai tahap macam tu sekali. Dan saya usaha ke arah tu. Dan saya mula letakkan fokus dekat situ. Jadi apa yang saya buat, dekat dalam studio saya ada satu inspiration board. Saya panggil situ inspirasi board lah. So apa yang saya buat kat situ, apa yang saya akan tulis kat board tu, apa yang saya nak di dalam career saya. So saya tulis setiap kali saya masuk ke situ, saya akan baca apa benda target yang perlu saya capai. So saya fokus ke arah tu. Jadinya saya tak melalut lah buat benda-benda lain selain benda tu kan. So saya fokus, alhamdulillah, saya menyertai pertandingan agak award yang agak besar. Dia sebenarnya UOB ni dia Southeast Asia. Yang bertanding Thailand, Singapore dan juga Indonesia. So dekat situ saya menang tempat kedua dalam pertandingan tersebut. Jadi secara automatik orang dah boleh recognize saya punya style ataupun identiti karya itu sendiri. Sebab saya dah cuba ketengahkan benda yang baru di dalam seni. So dekat situ
barulah galeri-galeri yang ada dekat Malaysia pandang saya. Barulah nampak siapa Azizi Latif. Diorang mula research lah pasal saya. So daripada situ saya banyak mendapat tawaran-tawaran lah. Daripada pertandingan tu saya banyak mendapat tawaran untuk residensi, untuk mengadakan solo dan group show. So dekat situ peluang dia besar lah. So apa yang next step saya pergi selepas saya dipromosikan oleh galeri-galeri di Malaysia, barulah ada galeri daripada Singapura, galeri daripada Hong Kong yang nampak yang saya tak langsung lah, yang nampak mengenai saya punya bakat ni lah. Sebab sebab saya ada satu blog lah, maknanya kalau saya buat karya saya akan masukkan ke dalam blog ataupun Instagram. So daripada situ diorang boleh connect lah dengan saya, dengan galeri di luar negara ni. So start daripada situlah saya mula berkarya dengan lebih serius lah, sampailah ke tahap yang ada sekarang ni. Okay, terima kasih saudara Azizi di atas konsent tu tadi. Ada beberapa perkara yang saya dapat highlight daripada apa yang saudara cakap. Perlunya sebagai seorang usahawan perlu menggunakan sumber yang sedia ada dan kreatif dalam melaksanakan satu perkara. Baiklah. Seterusnya saya ingin tanyakan soalan kepada peserta saya punya moderator seterusnya, maafkan saya, panelis seterusnya. Tapi sebelum tu saya ingin minta kerjasama daripada semua rakan kita untuk mutekan mic masing-masing dan kita akan tanyakan soalan selepas sesi soalan untuk para peserta akan dibuka selepas ini. Baiklah, kepada Dr. Ruziah, landscape perniagaan sebenarnya sudah berbeza apabila bermulanya COVID. Dan apakah pendapat Dr. Ruziah proses digitalisasi ini perlu dijalankan dalam perniagaan dan bagaimanakah doktor beradaptasi dengan situasi sedemikian dalam perancangan pelaksanaan doktor melaksanakan perniagaan sekarang ini? Silakan. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Cik Faiz. Itulah tadi nampak ada notes tu, dia pun tanya soalan yang sama kan. Ada peserta tanya soalan yang sama, pandemik. Dalam keadaan pandemik sekarang ni, jadi sebelum saya jawab sikit tentang pandemik, so saya harap ni tips yang saya minta. Macam ni lah, kita usahawan kita tak tahu uncertainty. Situasi yang tidak pasti yang akan datang dan sebagainya. Jadi saya cakap pengalaman saya sendiri. Jadi sebab tu kita ni perlu ada simpanan. Kita perlu ada menyediakan kita punya bajet-bajet untuk kalau kita ada keperluan-keperluan pada masa kita mungkin kurang sihat dan sebagainya. Pertama, saya minta semua daftar SSM tu buat EPF dengan SOKSO masing-masing. SOKSO tu penting kalau kita sakit ke apa, nanti walaupun kita tak ada pencen tapi kita boleh mohon pencen ilat akan datang ataupun apa-apa bantuan jika kita perlu. Ini untuk pengurusan risiko nama dia. Saya share sikit pengurusan risiko ni sebelum kita pergi kepada tu. Jadi pengurusan risiko lain yang kita perlu ada ialah tu yang saya kata, kita dapat je duit mesti disiplin simpan. Simpan bukan saving. Saving tak mendatangkan hasil. So saya bagi je terus direct. Kita boleh pergi contoh ASNB, Amanah Saham Nasional Berhad, dia ada 6 point something, dia punya ni at least berkembang duit tu. Ataupun kita pergi ada bank macam bank muamalat, ada gold punya simpanan, simpan gold juga. Sikit-sikit, sana sikit, sini sikit. Jadi dia seronok bila nampak. Dia tak banyak tapi nampak sana ada akaun, sini ada akaun, kita jadi semangat nak bekerja bila kita ada duit. Kemudian kita sekarang ni ada CIMB, PRS. Yang PRS ni makna jangan risau. Jangan masuk saham-saham yang tak pasti tu, yang tak betul dan yang apa-apalah. Jangan terpengaruhlah dengan godaan-godaan orang cakap ni, cakap tu, cakap ni. Kita tu pertamanya pengurusan risiko, jangan dengar cakap orang. Kita yakin diri sini macam Azizi tadi, dia fokus. So fokus. Jangan orang kata ni datang duit cepat, tak ada maknanya kalau tak kerja tak datang duit cepat. Itu. Jadi kita kena ada macam CIMB, PRS, dia pun ada 6 point something per year. So maknanya kita simpan dalam 2-3 akaun tu okey, cukup dah. Lepas tu yang mana yang boleh dapat insurans, try lah.
lah insurans kan. Kalau tak boleh tak apa, yang tu pun dah okey. Kalau kita ada goal, kita ada PRS dan kita ada saving, tabung haji dah tak kaya pula sekarang kan. Jadi tak untung sangat. So ASMB itu antaranya. Okey, tu bab simpanan. Okey, bila kita dah ada at least tuan-tuan, anak-anak sekalian, adik-adik sekalian ya, kalau ada 10,000 dalam tangan pun kita rasa senang hati. Kalau kita ada, makna kita tak susah hati. Ni nanti mak bapak punya ni sakit ke, kita tak ada duit. Duit minyak tak ada pun kita sedih, nanti kita pun tak boleh nak kerja. Jadi dalam hal kita pada topik topik pandemik sekarang ini, dan kita nak ekonomi digital, dan kita pun tahu dah industri 4.0 ya, kita kata artificial intelligence ya, AI. Ni AI yang artificial intelligence, bukan yang tadi tu. Jadi kita nak menggunakan apa yang ada. Sebab tu saya kata tadi, saya nak bila kita jadi usahawan, walaupun kita spa, kita bagi servis kecantikan ke orang, contoh ataupun kita pemotoran bengkel saja. So kita jangan source kita itu je satu. Jadi kita kena ada 2-3 source, multiple source of income. Itu orang berniaga tau. Barulah beli kereta, income ni. Beli kereta, beli rumah, income ni. Masuk-masuk saham, nak simpan duit, income yang ni. Dia macam tu. Orang berniaga, pemikiran dia. Jangan nampak skop kecil je. Dia peluang luar. Bila dia sebut je spa, dia dah boleh jual produk kecantikan. Dia dah boleh jual macam-macam kan. So sekarang lagi lah boleh jual online. Kalau bengkel kereta pun dah boleh. Bengkel kereta jual apa? Jual spa kereta ke yang boleh orang beli online. Maknanya kita mesti ada pengetahuan, body of knowledge. Maknanya semua skop bidang bisnes kita tu kita tahu, kita mahir, kita terror, kita faham kok mana nak pusing, sudut mana yang boleh datangkan income. Tu. Jadi bila sekarang, bila dengan pandemik, bila kita ada knowledge tu, barulah kita boleh fikir, spa. Sekarang ni spa servis nak pergi rumah orang tak boleh. Takkan nak pergi cuci muka orang, tak boleh pula online kan. So maknanya jual produk. Jual produk yang berkaitan dengan kecantikan apa? Dia bukan produk kecantikan yang facial punya kan, muka je. Tapi mungkin tudung dan sebagainya, maknanya yang berkaitan, yang mungkin kita rasa kemahiran dia lebih kurang sama. Jangan buat satu pesanan. Bila dah macam ni pandemik, tak boleh lah jual makanan, kedai aku tutup ke apa. Mula nak buat benda yang orang ajak kita join-join, kita ada lah duit modal sikit, pergi pula join yang kita tak mahir. Memang lingkup lah jawabnya. So jangan buat sesuatu benda yang kita tak mahir dan kita akan membazir duit kita. So kita jimat-jimat duit kita yang ada, kita mesti boleh cuma jual-jual. Yang buat servis mengurut boleh jual minyak urut. Betul. Servis minyak urut boleh jual minyak urut. Bukan minyak urut ada banyak jenis juga kan. Ada macam-macam ada. Bukan minyak urut saja sebab dia kesihatan. Bila sebut servis mengurut maknanya kesihatan. So bukan minyak urut saja. Mungkin produk-produk kan. Jus-jus ke mana-mana yang sesuai untuk kesihatan. Mana itu dia punya skop bidang bisnes dia. Jadi yang tu dia boleh jual online. Ni sekarang ni Instagram kan. Kita ada Twitter. Ni Instagram pun tak kerti buka. Yalah, saya pun ada juga terlibat dengan kursus-kursus online ni bila saya pergi juga program-program OKU kan dalam bidang online yang dianjurkan oleh mana-mana agensi. Saya sebagai anggota majlis saya attend. So saya tengok ada tu belum ada lagi. Alamak. Jadi usahawan kenapa tak ada sayang? Jadi kena ada semua tu. Facebook, alah dia macam mana nak ni. Itu sebab kalau ada kursus percuma, banyak kursus percuma untuk kita pergi. Jangan kita malas tu, sama je tak apa. Lain penceramah, topik sama, lain ilmu dia. Lain yang sampai ke hati kita tau. Jadi tu kena faham tu. Ilmu orang walaupun topik sama tapi lain penceramah, lain dia punya gaya, lain dia punya konten, lain dia punya roh. Ilmu hati ke hati dia lain. Jadi kita attend saja apa-apa peluang yang kita ada. Cari ilmu dan ilmu gali kan. Jadi tu. So kalau kita bisnes tadi tu yang kita tahu sekarang ni memang akan ke depan pun memang digital. So kita kena dah belajar dah. Ni handphone ni Badar yang baru ni datang jumpa saya. Alah, handphone saya ni lakak kan. Jadi semua kokak. So sekarang first kita kata ada bajet. SBGP OKU. SBGP OKU. Kalau ada bisnes lebih 3 bulan, ada bank statement company, mesti ada bank statement company. So yang baru berniaga tolong buka bank statement company. Jangan guna bank statement personal. So boleh buat geran. Ni geran ni. Geran dengan skim kalau tak faham, tak boleh nak cerita dalam ni. So nanti PM tepi. PM saya boleh share apa yang kita perlu insya-Allah untuk kita dapat geran tadi, dapat bajet. Memang dia ambil masa sikit, tak apa, try buat je kan. Ataupun mak ada duit pinjam mak dapat. Tapi geran ni geran dia bagi produk. Dia bagi peralatan, dia tak bagi duit cash. Lepas tu kalau yang belum pernah dapat lagi SSM, yang belum pernah dapat 2017
2,700 JKM tu. Pergi. Dapatkan. Daftar SSM, dapatkan 2,700 modal. So sebab tu apa-apa bila kita berniaga, beli dulu. Saya dulu 2 tahun pertama tak tukar baju. Saya keluar, baru keluar belajar semua kan. So baju kat universiti tu je pakai. Tak tukar baju, makan kari pap je. Masa tu ada office, so beli kari pap nasi lemak itu je makan sampai petang. Balik duduk rumah abang, baru boleh kerja kan, duduk rumah abang. Makan nasi kan malam ke rumah abang. So tu cara kita berjimat duit. Kalau kita nak beli apa-apa, so nak beli handset, beli betul-betul handset mana yang berguna untuk bisnes, bukannya untuk gadget-gadget lawa-lawa tu. Kan yang penting gadget untuk bisnes, peralatan bisnes lengkap. Tu ya Cik Faiz. Okey, terima kasih. Lah, Ya, terima kasih Doktor. Okey, nanti kita sambung. Terima kasih Dr. Rizia. Terima kasih Dr. Rizia. Kita akan sambung kembali sedikit sebanyak sebab ramai yang ingin bertanya pasal topik yang sama ini. Tapi saya ingin utarakan soalan yang sama kepada saudara Azizi. Adakah saudara Azizi bersetuju dengan pendapat yang diberikan oleh Dr. Rizia ataupun mungkin ada idea yang berbeza, dan mungkin sedikit sebanyak saudara Azizi boleh berkongsi penglibatan saudara Azizi dalam program seperti virtual exhibition yang dilaksanakan dalam tempoh pandemik ini. Silakan. Yalah, betul lah tu. Apa yang doktor cakap tadi tu memang saya bersetuju lah. Sebabnya dalam pandemik sekarang ni saya tahu kebanyakan ekonomi kita banyak yang terjejas, terutamanya usahawan lah seperti kita ni. Bukannya saya saja tapi anda semua. Pada saya, penglibatan saya dalam virtual sebenarnya banyak membantu dalam memperkembangkan karier saya untuk pergi lebih jauh. Untuk faktor jual tu pada saya nombor 2 lah. Faktor yang pertama saya fikir apa manfaat yang boleh saya bagi kepada orang lain. Itu yang first yang saya fikir. Waktu pandemik ni banyak saya buat channel YouTube sebenarnya. Saya ajar orang bagaimana hendak menggunakan watercolor dengan betul, bagaimana hendak membuat craft. So saya banyak pergi ke arah tu. So sebab saya tahu saya tahu hasilnya akan datang kemudian. So pengalaman saya dengan virtual exhibition dengan a few gallery sebenarnya memberi impak yang besar lah dalam karier saya. Sebab kenapa saya cakap yang tu, daripada virtual tu saya dapat banyak projek. Saya dapat projek daripada bukan dalam negara tapi projek di luar negara seperti Sweden, Paris. Paris saya terikat dengan 2 projek dan Sweden dengan projek t-shirt daripada hasil virtual. Dan virtual ni saya buat sendiri je sebenarnya virtual ni. Saya ada karya-karya saya buat dalam satu ruang 3D dan saya pamerkan dan saya upload ke dalam Facebook, dan saya bagi link dalam Instagram dan saya share benda-benda yang macam tu. Jadi orang secara tak langsung, orang di luar ataupun di dalam Malaysia boleh melihat karya-karya saya dengan ikut masa masing-masing lah. Kalau ikutkan sebenarnya karya ni dia lebih sesuai untuk ada audiens sebenarnya. Tapi dalam keadaan sekarang ni saya perlu cari alternatif yang lain lah. Macam mungkin sahabat-sahabat saya yang ada ni mungkin boleh terapkan teknologi yang kita ada sekarang ni lah, seperti kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada YouTube, kita ada Twitter. Mungkin dari situ pun boleh membantu untuk memperkembangkan karier anda untuk pergi lebih jauh. Mungkin sebab ya teknologi sekarang ni kan dia tak ada sempadan kan. So bila once kita tekan upload dia dah boleh pergi merata tempat. So apa yang saya buat benda tu lah. Dengan sebenarnya saya start daripada awal pandemik baru saya tahu sebenarnya virtual gallery ni sebenarnya kita boleh buat online. Daripada situ saya explore. Saya pun tak reti sebenarnya tapi saya belajar. Sebab saya nak tahu benda yang baru. Sebab saya saya punya orang panggil kita punya perasaan nak tahu tu sangat tinggi. So belajar. So itu sajalah yang boleh saya kongsi mengenai virtual exhibition. Terima kasih saudara Azizi. Jadi apa yang kita boleh ringkaskan apa yang saudara Azizi cakap tu, belajar dan terus belajar. Kita kena secara mencari ruang-ruang yang ada dalam tempoh pandemik ni untuk melaksanakan dari segi digitalization dan juga membrandingkan perniagaan anda semua.
Dan sekarang saya ingin membuka ruang kepada para peserta yang mungkin ingin bertanyakan soalan kepada dua speaker kita. Jadi kepada para peserta yang ingin tanyakan soalan, mereka boleh unmute mic. Saya akan buka kepada yang terawal untuk bertanyakan soalan kepada panelis kita. Sila nyatakan soalan anda dan juga siapa speaker anda. Silakan. Ya, kita dapat ada soalan, ada yang tanya kepada Encik Azizi, siapakah pendorong kepada Encik Azizi untuk berjaya dan terus berusaha? Mungkin ada sumber-sumber inspirasi. Silakan Encik Azizi. Terima kasih moderator dan kepada yang bertanya soalan ni, sebenarnya pendorong utama saya adalah isteri saya dan juga anak-anak. Sebab saya ni pun sebenarnya pemalu untuk bercakap depan kamera sebenarnya, tapi sebab isteri selalu paksa. Kadang-kadang dia suka record saya bercakap, tapi sebenarnya bila saya tengok sendiri apa yang saya cakap, sebenarnya benda tu boleh memberi manfaat kepada orang. Jadi tak salah untuk saya berkongsi kan. So, yalah, pendorong utama saya isteri lah. Isteri yang banyak membantu saya untuk di dalam pandemik ni, isteri yang menjadi pendorong utama saya lah. Dan ada satu soalan lagi yang saya baca, macam mana kita nak bina keyakinan diri untuk jadi YouTuber. Sebenarnya nak jadi YouTuber ni, dia nak jadi YouTuber yang nak create konten apa sebenarnya. Kita nak buat apa. Kalau macam saya, dalam konten YouTube saya banyak mengajar orang bagaimana hendak membuat craft. Bagaimana untuk menghasilkan craft seperti pastelboard, seperti benda-benda yang berkaitan dengan hiasan lah. Bagaimana nak membuat pasu menggunakan kertas surat khabar, tak perlu benda yang mahal pun. So menggunakan benda yang ada di sekeliling kita je untuk jadikan konten dalam YouTube. Sebenarnya apa yang anda semua ada ini sudah cukup untuk buat satu konten YouTube yang sangat luar biasa. Sebab kita orang yang terpilih yang sangat luar biasa lah pada saya. So itulah sedikit pandangan saya terhadap soalan-soalan tadi. Okey, terima kasih Encik Azizi atas respon terhadap soalan itu tadi. Dan saya mendapat soalan pertanyaan daripada audien. Adakah mereka boleh unmute mic? Kalau siapa yang nak tanya soalan, saya buka satu soalan lagi. Kepada siapa yang ingin bertanya soalan, untuk unmute mic dan tanyakan soalan kepada panelis kita. Silakan. Jadi saya nampak ada soalan untuk saya tadi. Seorang nak tanya tadi. Assalamualaikum Dr. Ruzia. Ya. Tadi Dr. Ruzia ada cakap pasal geran tu kan? Geran. Nak tanya, wajib ke kita kena ada promise untuk dapatkan geran ataupun kalau kita buat kat rumah tu boleh dapat juga? Okey, geran tu dulu memang dia wajib ada premis, tapi sekarang dia dah okey sebab kalau yang bisnes online mohon maknanya tak ada premis kan. Jadi nak beli komputer, nak beli alat-alat, itulah nak beli handphone yang gadget lebih canggih semua tu dah boleh. Nak beli Selcom punya Unify ke apa benda tu kan, peralatan untuk bisnes online semua dibolehkan. So walaupun tak ada premis. Dia dah open dah perkara tersebut. Kalau ada masalah mohon nanti cakap dengan saya. Dekat mana tu Puan? Dekat mana tu Doktor? Dekat geran, kalau you Google SBGPOKU, Skim Bantuan Galakkan Perniagaan bagi Orang Kurang Upaya. Di bawah Jabatan Tenaga Kerja di setiap daerah masing-masing yang berdekatan dengan tempat masing-masing. Dia pergi sana ambil borang, boleh Google dah, borang pun ada dalam online. Tapi mesti dengan Jabatan Tenaga Kerja, adalah diminta sikit ketenaga kerja dan sebagainya. Itu kita cerita kat luar forum nanti. InsyaAllah. Okey, terima kasih Dr. Rizia di atas persoalan tadi. Sebab ada pada peserta, ada lagi yang itu saya buka dua soalan.
Saya buka 2 soalan yang daripada Satu para lagi peserta. saya siap. Dan saya minta kerjasama daripada semua para peserta untuk mutekan mic masing-masing supaya kita dapat dengar soalan-soalan yang ini diajukan kepada panelis kita. Baiklah, dan saya ada satu soalan yang terakhir kepada kedua-dua panel. Dia sangat dekat dengan topik, iaitu seperti yang Dr. Rizia cakap tadi, brand yourself to brand your business. Saya tertarik dengan perkara ini. Bagaimanakah seorang usahawan boleh mencari identiti mereka sendiri dan sekaligus mempromosikan produk mereka. Dan seperti yang kita tahu dalam keadaan pandemik yang cukup mencabar kali ini, ruang digitalization itu adalah satu sangat membuka ruang kita boleh berniaga kepada sesiapa saja tanpa batasan. Tapi macam mana untuk kita create branding supaya lebih ramai orang mengenali diri kita? Saya buka soalan ini kepada saudari Azizi dahulu. Silakan. Tolong boleh ni ke balik ulang soalan sebab tadi mic saya problem Oh, sila. Okey, saya ulang balik soalan. Di mana kita bercakap pasal branding yourself to branding your business. Macam mana saudara Azizi mempromosikan penjenamaan diri Azizi itu sendiri supaya lebih ramai orang mengenali produk yang saudara Azizi laksanakan, dan apakah insentif ataupun usaha-usaha yang saudara Azizi buat supaya lebih ramai masyarakat mengenali perkhidmatan yang saudara Azizi buat? Okey, terima kasih atas soalan yang sangat atas soalan tadi. Sebab pertama, apa yang saya buat adalah itulah yang macam saya cakap permulaan tadi, adalah identiti terhadap sesuatu bidang, sesuatu apa yang kita buat. Kita kena ada identiti supaya orang boleh recognize itu adalah bila orang tengok je. Contohlah macam kita nak beli barang, orang tengok udung, orang tak tengok brand pun lagi, orang dah tahu itu adalah produk Neelofa. Contohlah macam tu lah maksud saya. So kita kena ada benda tu. So macam mana kita nak cari, kena usaha lah. Kena usaha dan fokus ke arah tu. So apa yang saya buat, branding, saya cuba ketengahkan brand saya ni melalui pertama daripada galeri ataupun platform digital yang sedia ada sekarang ni lah. Daripada situ saya start mempromosi produk yang saya ada, seperti saya menjual lukisan, seperti saya interior design, hiasan dalaman kan. Perunding hiasan dalaman sebenarnya bukanlah perunding pun, sebenarnya saya memberi tu je lah, macam kalau orang nak saya punya apa kita panggil tu, saya punya kerja macam ni lah, macam saya just boleh suggest lah dekat orang-orang mengenai lukisan-lukisan apa yang sesuai, dan macam tu lah cara saya mempromosikan cara saya mempromosikan saya punya produk. Okay. Terima kasih saudara Azizi. Jadi saya berbalik soalan yang sama juga kepada Dr. Rozia. Brand yourself to brand your business. Silakan Dr. Rozia. Alright, kita market yourself dan market your business sebab kita kena pertama dalam bisnes memang kena ada brand. Sama ada kita nak brand macam saya sebab saya consultant. So saya kena brand image diri saya as a consultant. So dengan knowledge apa yang saya mesti pakar dalam bidang apa. Saya kena maknanya improve diri saya dalam bidang-bidang tertentu yang saya nak pakar dan saya boleh market diri saya. Tu dia punya ni untuk konsultan macam saya. Tapi kalau tuan-tuan, perempuan semua ni, anak-anak semua, adik-adik, maknanya kalau nak ni kena brand produk. Mana produk tu Google je Mak Saleh punya ke mana ke semua ada lah. Internet ni memang banyak knowledge dalam dia. So kita nak dapat idea ni kadang kita tak ada idea. So, kita Google idea orang. Produk apa? Produk spa, produk minyak. Apa nama-nama produk minyak orang. Tengok. Oh idea. Kita cari idea macam tu. Kadang-kadang idea nama anak-anak dalam Islam tu pun ada keluar juga. So daripada situ kau boleh create idea. Nama produk yang maknanya dia yang positif, yang nampak ni. Tapi jangan tulis macam smart. Nanti kalau tak smart orang kutuk-kutuk. Alah cakap je produk
smart tak smart langsung gitu kan. So maknanya dari segi nama ni kena jaga juga. Jangan nama yang boleh benda-benda yang orang akan kutuk balik. So jadi kita kena jual. Tu macam jual, ada tanya tu minyak masak terpakai untuk biodiesel. Kan? Jadi kena fikirlah tu produk tuan minyak masak tu nama apa? Yang boleh menarik. Kalau kita nak lambang sikit Islam, Islam. Kalau kita bukan untuk Islam saja, kita bubuh nama yang general. Jadi yang ni memang branding kena buat ya, sebab image. Jadi saya macam saya, pengalaman saya ada networking, sebab tu saya pergi kusuk-kusuk orang, saya pergi, walaupun saya penceramah, saya konsultan, ada kawan buat bisnes pun dia ajak-ajak, saya ada peluang saya pergi. Kalau saya free, saya pergi. Apa program saya pergi, bila saya banner networking. Daripada situ saya pun pas-pas lah kat saya kan. Jadi itu cara kita nak ni. Kawan-kawan kita ramai, kawan macam ceramah. Kawan ni panggil, lama-lama pergi kawan ni, nanti orang dalam peserta so dia akan panggil kita. So itu cara kita banner networking. Jadi bila kita dah banner networking dan kita ada benda, ada kualiti, jangan tak ada kualiti. So produk tu biar berkualiti dan macam tak kata tadi, waktu kena ada blog, dia tak cukup Facebook saja, kena ada blog. Kita tak ada website, bayar duit. So kita buat blog dulu, blog yang percuma. So ada blog, ada Instagram, ada Twitter, mana kita Okey, terima kasih Dr. Ruzia di atas perkongsian dengar tadi. tadi saya cakap tadi Faiz. Saya mute. Oh ya, tak boleh. Sila. Tak dengar? Oh, sila. Okey, teruskan. Oh sorry. Teruskan. Dengar. Mute kot. Okey, ya. Macam saya nak tanya Doktor, adakah relevan kalau kata macam OKU ni dia ada macam satu platform eDagang sendiri, macam eDagang Shopee untuk OKU supaya untuk kita itu belum sebenarnya kami ada target nak buat yayasan pembangunan OKU, tapi setengah proses dekat Kementerian Wanita. So kita antara program yayasan kita nak buat marketplace for OKU. Marketplace nama dia macam Shopee lah. Tapi mungkin ada orang yang sedang dalam proses. Ada sahabat kita dia sedang dalam membangunkan marketplace tersebut untuk OKU. Jadi kalau tak apa, kita walaupun jangan kita fikir yang OKU je, kita open, kita marketplace OKU, tapi yang Shopee pun kita buat. Ya sebab Lazada mungkin kos tinggi sikit, Shopee murah sikit. So kita buat. Tadi sorry saya termute ke Faiz pun tercakap pula. Jadi saya share tadi branding tu wajib. So market diri kita maknanya kita banner networking. Kita pun dari pergi online juga. Ya maknanya kena ada blog, kita tak ada website, duit tak cukup. So kita buat blog site free. Ya lepas tu kita guna branding nama kita tu mungkin macam saya konsultan sebab tu nama. Tapi kalau kita produk maknanya cari produk nama yang bagus-bagus sikit yang membantu kita ya insya-Allah. Lepas tu ada tanya pula ni minta member recommend kat bank. Bank mana tu? Kalau bank macam ni jangan pergi bank. Mara offer zero tak ada interest untuk OKU. Tahu ke tidak tu? Ni usahawan kena tahu semua untuk OKU kemudahan OKU. Mara tapi make sure ada 6 bulan bank statement syarikat SSM. Kalau nak mohon marah tu dan harap tak blacklist ya. Maknanya kita sebab tu saya kata tadi loan kalau cerita loan ni loan rumah loan kereta je, loan lain tak ada cerita jangan buka. So credit card kalau boleh tak payah, dah ada debit card so kita senang nak plan kita punya financial keuangan juga ya. Jadi tu yang tadi ada tanya nak kena buat kertas kerja ke tidak kena buat kertas kerja juga sikit untuk yang untuk SBGP OKU ya, di samping kita kata tadi nak pakai brand dan sebagainya memang perlu juga nanti kan kita perlu peralatan, perlu duit. Jadi kalau cash pergi ke Mara, jangan pergi bank, pergi Mara. Mara bagi maksimum 50,000. Kalau dah habis bayar nak mohon lagi boleh. Macam tu. Bayar pokok saja, tak ada bayar faedah. Tu Mara 0% ya. Kata untuk OKU. Ada kad OKU no problem. Tu antara cara kita nak banner networking dan brandkan diri kita dan produk kita. So kita jangan macam saya kata tadi, kena produk tadi dah branding, kena daftar tapi kos dia tinggi sikit. Adalah 2-3 ribu sebab tu kena buat Mara loan ya. Sebab nak branding dekat dekat bangsa pejabat dia ya, IPO tu. Untuk pendaftaran kita punya brand, nama produk. Jangan tak daftar dulu sebab nanti orang tiru, orang buat ya. Ada tanya saya nampak baca. Find income apa tadi tu? Soalan. Sayang tolong ada yang tanya Doktor, ada yang tanya adakah kita perlu untuk berniaga? Adakah kita apa?
adakah kita perlu tambah sumber-sumber income kita dengan perbagaikan jenis-jenis perniagaan? Dia macam ni. Sebelum kita jangan venture macam-macam, tapi macam saya kata tadi, kalau kita kata produk spa, makna kita dalam yang berkaitan dengan kesihatan, kecantikan juga. Ya, kalau spa, kesihatan dan kecantikan. So maknanya jangan lari daripada bidang tersebut for the time being. Kalau kita dah kukuh, dah stabil, duit banyak sikit, tak apa, cerita buka bisnes lain. Kalau kita belum stabil, duit cash pun tak apa ada, pergi buka bisnes lain, kita potong leher, kita lagi susah ni. So jangan buat. So kita buat, maknanya kalau spa sekarang ni kena kembangkan jual produk kecantikan, jual produk kesihatan. Maknanya dia income daripada situ. Jadi kalau kata bengkel kereta tadi, maknanya dah boleh spa kereta, produk-produk yang berkaitan dengan kereta, ataupun mungkin dia boleh bagi advice tentang kereta ke, buat YouTube ke kan, cerita pasal kereta. Orang perempuan mesti ramai tengok tu, orang perempuan banyak tak faham pasal kereta kan, bunyi sikit dah risau pergi bisa kata, kan kena kelentong pula. Okey, Jadi terima kasih. benda-benda macam tu. Alright. Okay, terima kasih Dr. Razia di atas perkongsian itu tadi. Jadi kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dah sampai ke penghujung program kita. Jadi saya ingin bertanya soalan yang terakhir kepada kedua-dua panelis kita. Yang pertama kepada saudara Dr. Razia. Apakah harapan dan nasihat doktor kepada usahawan-usahawan kita yang berada di luar sana supaya mereka terus konsisten untuk bergiat dalam bidang keusahawanan dan mencapai kejayaan walaupun dilanda cabaran dalam bisnes pandemik COVID pada tahun ini? Silakan. Okey, insya-Allah lah masa singkat ni, lepas ni boleh telefon saya, boleh message. Kalau tak jawab telefon tu jangan marah sebab busy-busy kan. So PM je, nanti lambat cepat saya akan jawab. Ya, yang pertamanya. Jadi dalam hal ni apa yang saya nak share, pertama usahawan financial planning. Ya, pengurusan keuangan. Tu penting sangat untuk kita tahu, macam saya dah kata tadi, SOCSO, EPF, lepas tu PRS, lepas tu ASB, maknanya duit yang beranak-beranak tu lain. Mana kita ada passive income dan kita ada active income. Kita business spa tapi kita ada passive income. Saya nak share salah satu passive income. Macam sekarang nanti PM lah saya jadi downline bawah saya. Ni antara, tadi saya tak cerita sangat sebab saya dah 57. Sebab tu bila yang internet ni, mana saya masih lagi juga ceramah online dan sebagainya. Bengkel pun online kan. Tapi maksudnya saya pun adalah dia bukan multi level, tapi maksudnya jual produk tak ada modal. Ini untuk OKU sesuai sangat, tak perlu modal. Cuma nak activate je account ada modal RM1. Itu contoh. Atomi, nanti itu Dr. Asmadinya, itu antara satu lah, sempat promosi ni. Itu bawah nanti jadi networking I. And then yang apa yang saya nak pesan, pertama, kalau kita nak tahu kita nak branding apa, nak buat macam mana. So knowing yourself is the beginning of all wisdom. Tadi Tuan Nazlan tadi dah terangkan. Makna kita tahu, kita kenal kita tahu apa yang kita boleh, apa kelemahan kita, apa kekuatan kita. So itu permulaan untuk kita jadi lebih bijaksana. Kita bijaksana dalam mengatur strategi. Pertama, mana kita tahu apa kekuatan, kelemahan dan kita cuba atasi, kita plan elok-elok. Buat strategi, tak tahu boleh PM saya, insya-Allah. Saya dah 57 ni, kita adalah benda. Kalau saya pandemik ni jual lah apa benda, aku punya aset-aset yang ada kan. Dia senang je, tapi sebab you all muda-muda lagi banyak cabaran. So saya kata tadi active income, passive income. Lepas tu plan, purchase, belanja kena plan, beli apa kena plan. Ya, kemudian kita kena ni tips. Tips satu, bayar zakat. Jangan tak bayar walaupun sikit. Kata tak untung sangat, bayar je. Online, mana orang tahu kita bayar berapa kan. Bayar online, bukan yang kaunter RM10 pun, RM20 pun nak berkat. Kemudian bagi mak bapak duit, belanja juga ke mak bapak. Sebab doa, orang yang terlupa mendoa ke ibu bapa mereka, doa ke ibu bapa mereka dekat pada kefakiran. Saya lebih kepada tips yang Allah nak buka kita punya rezeki ya. Jadi kalau boleh jangan tinggal solat. Solat, orang meninggalkan solat dekat kepada kefakiran. Kemudian zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wala wa ni'man nasir. Yang tu Allah datangkan rezeki tak disangka-sangka. Lepas tu Allah akan datangkan, kita baca laqad ja'akum surah Taubah 2 ayat terakhir. 7 pagi, 7 petang. Ini nak buka-buka pintu rezeki kita. Di keadaan pandemik ni nanti ada je job, ada je masuk. Itu kita jangan lupa ya, Allah SWT membantu. Ya, kalau kita lupa tu, kita dapat sikit tu bersyukur dan sedekah. Dapat RM10, sedekah RM1. Dapat RM100, sedekah RM10.
sedekahlah ke ahli keluarga ke apa kan. Mana sedekah tu jangan tinggal. Bagi kita sedekah, lagi Allah bagi tambah. Sebab Allah sayang orang bersedekah, jadi dia akan tolong kita bila dia sayang kita. Jadi sebab tu bila dalam keadaan pandemik kita mesti memang manusia ni bila susah je ingat Allah, bila senang tak lupa. Tapi insya-Allah lepas ni kita perbaiki diri kita, betulkan balik perjalanan hidup kita. So di waktu pandemik ni susun balik dan tambah income dengan cara tadi digital. Mana tak pandai kena belajar dan cari ruang tanya orang, jangan malu nak tanya, telefon je orang tak layan buat dek, tanya lagi, tanya orang sana, tanya orang sini. Saya macam tu bila nak dapat ilmu. Jangan malu, jangan segan. So kita jangan kena baik dengan semua orang. Tapi biar baik berpada-pada lah. Okey. Lepas tu okey, last sekali apa yang saya nak katakan bahawa kita jadi orang bersyukur dan kita berpada-pada dalam perbelanjaan, dan yang kita nak kalau boleh kita cuba kawal dia emotional intelligence. Last word Cik Faiz, emotional intelligence, emotion drive people drive performance. So kalau kita emosi kita kontrol, jangan kita ikut emosi yang negatif. So emosi kita kontrol, emosi yang akan bawa kita ke arah mana, dan kalau kita boleh jaga kontrol emosi dan kita bijak, insya-Allah kita dapat performance kita, prestasi kita tambah baik. So jadi kita kena bersedia berterima perubahan keadaan sekarang pandemik. So kita kena berubah dengan keadaan mengikut suasana semasa, dan kita kena boleh mampu macam mana nak menghandle hadapi masalah-masalah dan kegagalan ataupun kekurangan yang kita ada, dan kita juga mesti boleh menghadapi segala cabaran dan apa yang datang buat kita, dan sentiasa bermotivasi. Tak payah tunggu siapa nak dorong, siapa dorong. Kita dorong diri kita sendiri. Isteri tak dorong ke, suami tak dorong ke, keluarga tak dorong ke, kita dorong. Duit tak ada, dorong lah diri sendiri kan. InsyaAllah. Wallahualam, minta maaf. Terkadang bahasa boleh PM saya kalau ada apa-apa selepas ini. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Rizia di atas perkongsian yang banyaknya topik yang ditongkisikan kepada kita. Dan yang terakhir sekali saya ingin menjadikan soalan yang terakhir kepada Saudara Azizi. Memandangkan Saudara Azizi merupakan pemenang program Selit pada tahun lepas. Daripada awal program hingga ke akhir program. Dah melangsungkan modul-modul, dah pergi pertandingan, semua dah compete dan apa sebagainya. Boleh Saudara Azizi berikan kata-kata semangat pada para peserta kita yang baru nak bermula, baru nak masuk Gear 1 ni. Kita harapkan mereka terus Gear 1 dan terus sampai ke habis lah. Jangan tidak masuk Gear 1 lepas tu patah balik viewers lah, tak nak lah. Macam mana nak berikan kata semangat kepada para peserta kita supaya mengambil peluang dan inisiatif yang diberikan oleh Yayasan Raja Muda Selangor dan Selangor Youth Community ini, supaya mereka rebut peluang ini, laksanakan dan usaha sebaik mungkin untuk memenangi. Mungkin hari ini ada 20 orang, di kalangan 20 orang ini ada pemenangnya yang ingin mendengar apa kata-kata Saudara G. Azizi. Silakan. Nasihat dan juga kata-kata semangat. Okay, terima kasih. Sebenarnya saya berterima kasih kepada, terutama sekali kepada Selangor Youth Community kerana memberi peluang kepada saya untuk menimba ilmu di dalam bidang perniagaan dengan lebih detail. Selama saya 4 bulan di dalam program Selangor Youth, banyak benda yang saya belajar bagaimana hendak mengurus perniagaan. Bukan cara untuk menjual, tapi bagaimana hendak mengurus dengan betul. So banyak benda sebenarnya yang anda semua boleh belajar daripada situ. Jangan letakkan satu harapan. Maksudnya jangan letakkan satu benda bila kita kalah dalam program ni kita rasa kita tewas. Tak. Tapi jadikan benda tu sebagai batu loncatan untuk kita terus lebih berjaya ke hadapan. Dan yang paling penting, pada saya kita mesti enjoy di dalam program ni. Kita mesti rasa, sebab pada saya rasa enjoy itu lahir daripada rasa tanggungjawab. Sebelum kita dapat apa yang kita suka, kita mestilah suka dulu apa yang kita dapat. Lepas tu satu lagi apa yang boleh saya kongsi ini, kita mesti letakkan satu visi dan misi. Apa yang kita mahu dalam hidup ataupun perniagaan. Dan paling penting, kejarlah benda tu dengan fokus. Sekian, terima kasih. Ya, itu dia. Ringkas padat yang diberikan oleh Saudara Azizi. Yang pertama sekali kita kena fokus dan laksanakan program ini. Jadi sudah berakhir sudah sesi perkongsian kita bersama dua-dua panelis kita yang cukup hebat pada hari ini, iaitu Saudara Azizi Latif dan juga Dr. Rizia Ghazali. Saya Muhammad Faiz bin Suhaimi, moderator pada hari ini, dan saya juga merupakan seorang OQ pendengaran mewakili Majlis Belia Malaysia
mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur Selangor Youth Community SEH kerana menjemput saya untuk menjadi moderator pada sesi pada hari ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu dan segala kelemahannya datang daripada saya sendiri. Saya minta maaf sekiranya ada soalan-soalan ataupun banyak benda kita dapat cover dalam tempoh 1 jam ini. Dan itu saja, sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum.